Assalamualaikum warahmatullahi. Pada video September 2022 lalu, kita ada kongsikan langkah berani kerajaan Zimbabwe, satu-satunya negara jual shilling emas kepada orang awam. Apa yang paling penting berkaitan langkah ini adalah shilling emas dijadikan sah legal tender untuk berjual beli, boleh bayar pinjaman dan sebagainya, di mana ketika ini seluruh dunia termasuk kita Malaysia, kita tak boleh guna emas dirham untuk bayar pinjaman contohnya. Tak sah, bank tak mahu terima. Kenapa bank tak mahu terima? Sedangkan Bank Negara Malaysia, BNM, boleh jual dan boleh beli dan mereka simpan emas bertan-tan banyaknya. Kita ucap tahniah kepada Zimbabwe, tapi langkah ini nampaknya diperhatikan oleh pihak-pihak tertentu. IMF contohnya. Kenapakah IMF kurang selesa dengan tindakan negara Zimbabwe keluarkan shilling emas? Apa alasannya? Mereka, IMF kata, tak ikut pendekatan mereka dalam tangani hal kewangan negara. IMF kata rugi tak guna potensi emas yang ada untuk bina ataupun naikkan rizab negara Zimbabwe. Itu alasan mereka. Kita tahu majoriti rizab antarabangsa mana-mana negara disimpan dalam kertas dolar termasuk kita Malaysia. Namun trend ini telah berubah. Hakikatnya, sejak 2 dekad lalu, bank-bank pusat seluruh dunia telah mengurangkan rizab kertas dolar masing-masing. Menurut data ini yang menunjukkan penurunan yang ketara pada dolar. Antaranya negara Rusia, negara India, Brazil dan lain-lain. Sebaliknya, mereka tingkatkan rizab dalam renminbi iaitu mata wang Cina sebagai alternatif kepada dolar. Negara Zimbabwe pula ada strategi berbeza dengan IMF dan nampaknya setakat ini penjualan shilling emas telah tunjukkan hasil di mana lebih 9,000 shilling emas telah dijual. Bermula dengan menjual shilling seberat 1 ounce tahun lepas, kini ianya boleh diperolehi dalam saiz yang lebih kecil iaitu 1/10 ounce. Dengan ini mudah dimiliki orang awam yang tidak mampu beli shilling 1 ounce. Januari tahun ini 2023, harga shilling 1 ounce ini telah naik kepada lebih $2,000 iaitu peningkatan sebanyak 6% dalam tempoh kurang setahun. Kenapa mereka beria sangat suruh guna wang kertas, dolar, RM dan sebagainya yang nilainya sentiasa susut? Ini merupakan langkah bijak Bank Pusat Zimbabwe dengan cara tersendiri untuk jinakkan inflasi dan berikan penduduknya alternatif terhadap dolar Amerika. Paling mustahak, mereka tak terikut ataupun terikat dengan gaya dan rentak IMF. Dan ini tindak balas IMF. Laporan yang dikeluarkan pada Disember 2022 ini sebut IMF ada buat perbincangan dengan pegawai-pegawai kerajaan Zimbabwe. Antara hasilnya adalah IMF buat keputusan untuk tidak beri pinjaman ataupun bantuan kepada Zimbabwe. Alasannya, kerana kedudukan beban hutang yang tinggi. Laporan sebut, walau bagaimanapun, IMF dihalang daripada memberi sokongan kewangan kepada Zimbabwe kerana tunggakan luar negeri rasmi dan hutang yang tidak mampan. Mereka, IMF, hanya beri hutang kepada negara yang sebenarnya tak perlukan wang ataupun tak perlukan hutang. Negara miskin yang perlukan bantuan, mereka tolak. Mungkin mereka bimbang negara miskin tak boleh bayar balik pinjaman dan ini akan merugikan mereka. Sedangkan sebenarnya matlamat mereka adalah untuk untung menerusi interest yang dikenakan. Inilah caranya atau helah bagaimana mereka perah keringat rakyat negara-negara Afrika yang mereka beri pinjaman. Justru konsep sama oleh bank-bank yang ada di dunia hari ini. Bank tak akan luluskan pinjaman kepada mereka yang kesusahan dan benar-benar perlukan bantuan wang. Sebagai penutup, kita lihat kes wabak di Zimbabwe. Sebagai perbandingan, kita turut sertakan data Singapura. Data jelas tunjukkan bahawa kes Zimbabwe hampir sifar. Persoalannya, siapa lebih bijak? Sekadar itu perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi